Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Jadi hari ni aku nak cerita sikit tentang satu perkembangan industri otomotif yang aku rasa inilah dia perkembangan yang paling penting yang akan berlaku dalam masa 10-15 tahun lagi yang akan datang. Mungkin lebih cepat lagi daripada tu, iaitu pembangunan teknologi autonomous driving ataupun robotaksi ni. Jadi cerita hari ni bermula dengan Reuters mengeluarkan berita mengatakan Tesla telah membatalkan rancangan untuk menghasilkan kereta kos rendah kerana tidak dapat bersaing dengan China. Itu merupakan satu berita yang sangat besar kerana selama ni Tesla menceritakan inilah dia punya end game dia untuk menghasilkan kereta murah, kereta yang boleh dimiliki oleh semua orang dan untuk mendominasi dunia otomotif dengan menghasilkan 20 juta kereta setahun. Itu dia punya cerita lah, rancangan yang diceritakan oleh Elon Musk kepada seluruh dunia. Dan of course ramai orang tak percaya bahawa benda ni akan berlaku. Jadi hari ini bila berita dikeluarkan oleh Reuters mengatakan rancangan ini sudah pun dibatalkan, sudah tentu ia telah menyebabkan macam-macam lah. Antara yang telah berlaku ialah yang menyebabkan stok Tesla untuk jatuh dengan agak teruk serta-merta. Tapi dalam tempoh sejam itu, Ketua Eksekutif Tesla mengatakan bahawa ini sebenarnya tidak benar dan mereka berbohong. Dan dengan kata-kata tu menyebabkan ramai orang menjadi keliru lah apa yang sedang berlaku sebenarnya. Dan tak lama selepas itu Elon Musk berkata robotaksi akan dilancarkan pada 8 hari bulan 8. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya mungkin apa yang ditulis oleh Reuters itu adalah half truth. Betul pun kemudian Reuters mengubah cerita mereka dan menambah satu paragraf yang menyatakan sebenarnya Tesla akan terus membangunkan robotaksi menggunakan platform kereta kos rendah. Sebenarnya cerita tentang robotaksi ini dah kita ketahui agak lama dan memang dalam perancangan yang disebutkan oleh Elon Musk, dia sudah pun mengatakan beberapa kali apabila teknologi FSD, full self driving ataupun autonomous driving ni berjaya dihasilkan, dia tidak lagi mahu menjual kereta kepada pembeli. Tetapi apa yang dia mahu lakukan ialah menawarkan perkhidmatan robotaksi kepada semua orang kerana ini adalah lebih menguntungkan untuk syarikat. Dan oleh itu dia memang tidak bercadang untuk menjual kereta. Dia dah kata kalau nak jual pun harga mungkin 2 ataupun 3 kali lebih tinggi daripada harga kereta yang dia jual sekarang. Ini dia kata nilai ekonomi kereta yang boleh memandu sendiri, boleh bergerak sendiri adalah berganda-ganda lebih tinggi daripada kenderaan yang kita perlu mandu. Ini memang betul kerana sebenarnya kereta ni adalah salah satu, orang kata investment, tapi saya kata perbelanjaan yang tidak produktif. Ianya produktif to a point, maksudnya kita sekarang ni boleh bergerak dan tinggal jauh dari tempat kerja kita boleh tinggal di tempat yang lebih selesa, tak perlu duduk dekat dengan kilang, dekat dengan pejabat, dekat dengan tempat kita bekerja. Tetapi ianya terhad kerana sepanjang hari kereta tu sebenarnya lebih pada 90% dia duduk berhenti menunggu kita di tempat parking. So it's a very unproductive way of spending a huge amount of capital. Untuk company-company yang sedang mencipta teknologi robotaksi ini, dia nak meningkatkan kadar penggunaan kenderaan daripada 2 jam sehari yang kebanyakan untuk kita, untuk menjadikannya 4 jam sehari mungkin ataupun 6 jam sehari, which doesn't even sound like crazy. Sebab kalau you tengok orang yang memandu ride hailing ataupun taksi, dia orang memandu mungkin 8, 10, 12 jam sehari. So potensinya adalah sangat banyak. Kalau sekarang kereta tu bernilai sekian dan kalau kita boleh menyewakan kereta tu, menawarkan perkhidmatan robotaksi kepada orang lain dengan kereta kita sendiri, obviously kereta tu nilai dia adalah lebih tinggi. Dan masalah dia kat situ ialah kereta tu akan jadi mahal lah kalau syarikat-syarikat yang membangunkan teknologi tidak akan menjualnya pada harga yang murah. So inilah kita tengok yang sedang berlaku. Jadi 8/8 tu sekarang menjadi satu tarikh yang sangat penting dan saya rasa seluruh dunia akan melihat apakah yang akan ditawarkan oleh Tesla pada 8/8. Kerana sekarang ni kita tengok banyak dah video di YouTube yang menunjukkan teknologi FSD versi 12. Sekarang ni dia mungkin 12.3 kot dari punya variant sekarang. Dan sekarang ni memang banyak video-video yang menunjukkan sistem tu berfungsi dengan agak bagus dan agak mengejutkan. Ramai mereka-mereka yang membuat video pun agak terkejut dengan keupayaan sistem itu untuk mengenal macam-macam benda yang sebelum ni tak mungkin boleh dikenali oleh sistem autonomous driving yang lain. Terutama sekali sistem yang digunakan oleh Tesla ni hanya menggunakan kamera. Seperti yang kita tahu, kereta Tesla ada 8 kamera di sekeliling dan hanya dengan menggunakan kamera dan ultrasonic sensor ataupun sensor parking lah kita panggil, kereta ni boleh memandu dengan agak bagus, boleh mengenali objek-objek, orang yang melintas dan boleh mengagak tindakan mereka yang dia nampak, termasuklah tindakan pejalan kaki, tindakan pemandu lain. Ini menjadikan ianya hampir dah sama dengan keupayaan manusia.
Dan mungkin ada kata, ya tak sama sebab kalau kita nak ajar anak kita memandu 20 jam di kelas memandu, dia dah boleh bawa kereta. Padahal kereta yang ada sekarang dah dilatih bertahun-tahun dengan belanja berbilion-bilion, masih lagi tak boleh lulus ujian untuk kita lah, untuk kita yakin sebagai pemandu. Ada syarikat yang telah berjaya lulus ujian pemanduan di Amerika Syarikat dan menunjukkan dah sampai minimum capability untuk teknologi tersebut beroperasi di atas jalan raya dengan risiko yang munasabah. Tidak kata risiko tu kosong ataupun rendah ke apakah, tapi munasabah sebab dia dah macam budak umur 15, 16, 17 tahun yang dah boleh memandu kereta dan kali pertama dibenarkan memandu kereta. Of course akan masih memerlukan masa untuk teknologi ataupun sistem tersebut menjadi sebagai seorang pemandu yang cekap. Sekarang ini hanya sekadar boleh memandu, belum lagi menjadi pemandu yang cekap. Jadi kita menanti dengan penuh debaran apa yang akan ditunjukkan oleh Tesla pada 8 tahun ini, kerana ini mungkin akan merubah landscape dunia otomotif. Kalau sebenarnya betul Tesla boleh menghasilkan robotaksi ataupun even prototype ataupun even menunjukkan potensi 20% keupayaan sistem tersebut ataupun entahlah apa berapa persen, 10% ke apakah, ia tetap akan menunjukkan bahawa teknologi ini mungkin akan menjadi realiti dalam masa yang tidak begitu lama. Terutama sekali bila kita tengok memang dia sedang membina satu kilang yang besar di Mexico untuk menghasilkan platform terbaru mereka yang dikatakan platform $25,000. Kita tak pasti sama ada betul-betul akan dibatalkan ataupun tidak, tetapi yang pastinya sekarang ni pada 8 teknologi ini akan ditayangkan dan kita akan dapat melihat apakah sebenarnya yang akan berlaku di masa depan. Dan cerita FSD ni bila kita masuk ke varian 12 ni, version 12 ni sangat penting kerana version 1 sampai 11 kebanyakan kod adalah ditulis oleh manusia, tetapi untuk version 12 mereka hanya menulis 3,000 barisan kod, iaitu macam dia punya kernel lah, dia punya solid core dia tu, untuk mengajar sistem tersebut macam mana untuk belajar. Dia tidak mengajar kereta tu macam mana nak memandu, tapi dia mengajar sistem itu macam mana nak mengenal dunia sekeliling melalui visual, dan daripada situ dia belajar macam mana untuk memandu, dan dipercayai sistem ini mempunyai keupayaan untuk belajar melakukan pelbagai-bagai lagi tugasan yang lain, bukan hanya memandu dengan hanya menggunakan pandangan visual. So this is something yang sebenarnya sangat-sangat groundbreaking, sebab teknologi tersebut akan boleh digunakan di dalam robot dan di dalam pelbagai-bagai aplikasi lain, termasuklah aplikasi yang kita gunakan di depan kita sebagai kamera dan sebagainya. Mungkin dia boleh menggunakan teknologi tersebut untuk membaca persekitaran dan membuat assessment tentang risk, tentang keselamatan dan bermacam-macam lagi. So yes, 8/8, mark that on your calendar. Saya pastinya akan menunggu tarikh itu dan melihat apakah yang akan ditunjukkan oleh Tesla. Okey, sampai situ saya video saya kali ini. Tak tahu apa suka tak suka, setuju tak setuju, tapi saya rasa ini sesuatu yang kita perlu perhatikan. Pemandu Malaysia, Menang Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.